Sukar untuk terlepas suasana pilihan raya di Malaysia. Ceramah terbuka, walkabouts dengan risalah yang diserahkan kepada anda dari pelbagai tempat. Wajah calon dengan penuh harapan terpampang di poster-poster di segenap tempat. Suasana seperti pesta ini tidak lengkap dengan kehadiran pelbagai jenis bendera parti berwarna-warni. Tetapi, berapa ramai yang tahu dan sebenarnya memahami pilihan raya? Malaysia ditadbir dengan sistem tadbir urus 3 peringkat. Anda mempunyai kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Tetapi, hanya wakil persekutuan dan negeri dipilih oleh rakyat. Pemilihan majlis tempatan digantikan dengan pelantikan ahli majlis pada tahun 1976. Jadi, bagaimana rakyat memilih kerajaan persekutuan dan negeri mereka? Jawapannya, pilihan raya. Ia boleh diadakan sama ada selepas pembubaran parlimen atau Dewan Undangan Negeri atau melalui pembubaran automatik 5 tahun selepas persidangan pertama Dewan. Pilihan raya umum pertama adalah pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan yang diadakan pada tahun 1955 dan sejak itu pilihan raya telah diadakan setiap 4 hingga 5 tahun. Kecuali tahun 1969 hingga 1971 apabila pilihan raya digantung disebabkan oleh keadaan darurat. Kedua-dua pilihan raya peringkat negeri dan persekutuan biasanya berjalan serentak, tetapi kadangkala negeri-negeri boleh dan pernah menjalankan pilihan raya yang berasingan. Ini kerana setiap raja atau gubernur negeri mempunyai autonomi untuk membubarkan perhimpunan mereka atas nasihat Ketua Menteri masing-masing. Negeri Sarawak misalnya, secara konsisten mengadakan pilihan raya negeri mereka secara berasingan sejak tahun 1979. Pilihan raya kecil bagaimanapun dijalankan untuk kawasan pilihan raya tertentu apabila terdapat kekosongan di luar jangka. Ini mungkin berlaku jika wakil rakyat yang dipilih meninggal dunia, meletak jawatan, hilang kelayakan atau keputusan pilihan raya kawasan pilihan raya tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Pilihan Raya. Jadi, siapakah yang kita pilih dalam pilihan raya? Di bawah Perlembagaan Persekutuan, pilihan raya diadakan untuk memilih 222 ahli Dewan Rakyat serta 587 ahli daripada 13 Dewan Undangan Negeri. Memandangkan Malaysia mewarisi sistem perwakilan tunggal first past the post dari British, pihak-pihak yang mempunyai majoriti dalam mana-mana dewan akan mempunyai hak untuk membentuk kerajaan masing-masing. Pilihan raya di Malaysia dikendalikan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya ataupun SPR di bawah Perkara 114 Perlembagaan. Terdapat 7 anggota SPR, kesemuanya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong selepas berunding terlebih dahulu dengan Majlis Raja-Raja. Fungsi-fungsi lain SPR termasuk mendaftarkan pengundi, menyediakan dan mengemaskini senarai daftar pemilih pilihan raya serta mengkaji semula sempadan parlimen dan pilihan raya negeri dan mengesyorkan perubahan sempadan ini ke Dewan Rakyat. Siapakah yang boleh mengundi dalam pilihan raya? Walaupun pindaan undi 18 telah diluluskan oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara pada Julai 2019, SPR masih belum menetapkan tarikh sebenar pelaksanaannya. Oleh itu, kriteria kelayakan pada masa ini masih kekal seperti di perlembagaan. Seseorang mestilah mempunyai kewarganegaraan Malaysia dan berumur sekurang-kurangnya 21 tahun. Layari pautan spr.gov.my untuk pendaftaran. Jadi, bagaimana pilihan raya umum dijalankan di Malaysia? Apabila Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri dibubarkan atau kekosongan di luar jangka berlaku, SPR kemudiannya akan mengeluarkan writ kepada pegawai pengurus dari kawasan pilihan raya. Writ ini kemudian memberi kuasa kepada mereka untuk menjalankan pilihan raya di kawasan masing-masing. Pada masa yang sama, notis pilihan raya yang mengandungi penamaan calon dan tarikh mengundi akan dipaparkan di pelbagai tempat untuk tontonan umum. Pada hari penamaan calon, calon kemudiannya akan membentangkan kertas penamaan calon kepada pegawai pengurus. Setiap calon terlebih dahulu perlu membayar deposit pilihan raya sebanyak RM10,000 bagi kerusi parlimen dan RM5,000 bagi kerusi negeri. Deposit ini
tidak akan dipulangkan oleh SPR sekiranya calon tersebut gagal menerima sekurang-kurangnya 1/8 daripada jumlah undi yang dibuang. Sesiapa saja boleh bertanding dalam pilihan raya selagi mereka warga negara Malaysia yang telah mencapai usia 21 tahun. Calon juga dilarang menarik diri daripada bertanding sebaik sahaja pencalonan diterima. Sekiranya hanya seorang sahaja calon yang layak bertanding di kawasan pilihan raya pada hari penamaan calon, mereka kemudiannya akan diisytiharkan sebagai menang tanpa bertanding. Kempen pilihan raya kemudian akan bermula sebaik sahaja pencalonan telah ditetapkan dan mesti berakhir pada tengah malam sebelum hari pengundian. Calon juga dikehendaki membayar deposit bahan kempen yang akan dikembalikan sebaik saja semua bahan kempen calon dibersihkan dalam tempoh 2 minggu selepas pengundian. SPR juga akan menubuhkan pasukan petugas di setiap kawasan pilihan raya bagi memastikan calon mematuhi undang-undang pilihan raya sepanjang tempoh berkempen. Mereka yang layak untuk mengundi awal akan membuang undi tidak lebih daripada 3 hari awal di balai polis dan kem tentera masing-masing. Pengundi pos pula adalah mereka yang tidak dapat hadir membuang undi sendiri. Kesemua pengundi pos juga adalah pengundi awal. Kertas undi pengundi pos akan dihantar sebaik sahaja ia dicetak dan pengundi perlu memastikan kertas undi bertanda mereka dikembalikan ke pejabat pegawai pengurus kawasan pilihan raya mereka pada jam 5 petang pada hari pengundian. Apa yang berlaku pada hari pengundian? Pada hari pengundian, pengundi biasanya akan keluar mengundi di pusat pengundian masing-masing mulai jam 8 pagi. Di pusat pengundian, kad pengenalan pengundi akan diperiksa dengan senarai daftar pengundi dan jari telunjuk kiri mereka akan diperiksa untuk memastikan ia tidak ditandakan. Jari ini kemudiannya akan ditandakan dengan nama pengundi ditandakan pada senarai daftar pengundi kerana kertas undi kosong telah diserahkan kepada mereka. Pengundi akan terus ke ruang mengundi untuk membuat pilihan mereka sebelum memasukkan kertas undian yang telah ditandakan ke dalam kotak yang sesuai. Keseluruhan proses ini akan dipantau oleh pegawai pilihan raya dan ejen-ejen calon yang bertanding. Semua pusat pengundian akan ditutup secara rasmi pada pukul 5 petang. Pegawai bertugas akan mula mengikat peti undi sebaik saja pengundian ditutup. Borang yang mengandungi jumlah keputusan undian kemudiannya akan dibawa ke pusat pengumpulan undian dan keputusan setiap tempat mengundi akan diumumkan oleh pegawai pengurus. Adalah tidak mustahil untuk mencabar keputusan pilihan raya setelah ia diumumkan, tetapi ia mesti dilakukan dalam tempoh 21 hari keputusan disiarkan dalam warta kerajaan dengan memfailkan petisyen pilihan raya di Mahkamah Tinggi. Alasan untuk mencabar termasuk sogokan, ugutan atau sebarang salah laku yang menjejaskan keputusan pilihan raya, melanggar undang-undang dan peraturan pilihan raya, rasuah atau amalan haram yang dilakukan oleh calon atau ejen mereka dan jika calon didapati hilang kelayakan bertanding.